Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini 15 Jun 2020, hari Isnin. Selamat pagi kepada semua pelajar teacher. Hari ini kita nak sambung untuk matematik tingkatan 4 dalam tajuk sukatan serakan. Okey, kalau sebelum ni untuk tajuk sukatan serakan ni kita dah cuba menghurai maklumat yang diberi dalam plot titik dan juga dalam carta batang dan daun. Okey. Tapi pada hari ini alhamdulillah teacher dapat bersiaran dari sekolah. Okey, insya-Allah kita akan kembali belajar di sekolah. So kita sambung sukatan serakan pada hari ini berkenaan dengan julat. Ya, ada 3 benda kita nak tengok: julat, variance, dan akhirnya kita nak tengok sisihan piawai. Okey. So kita tengok dulu yang dimaksudkan dengan julat. Katakanlah ya pelajar, dan pelajar kena ingat data ni boleh terbagi kepada 2 jenis data: data terkumpul dan data tidak terkumpul. So kalaulah ini data tidak terkumpul, kalaulah ya kita cuba contoh 11. Okey, 1, 2, 3, 4, 5 data. Okey, kalau dia minta julat mestilah nilai terbesar kita tolak dengan nilai terkecil. So kita dapat nilai terbesar 34 tolak dengan 10. So julatnya adalah 24. Okey, ini bagi data tidak terkumpul. Kalau data terkumpul tu pula pelajar, contoh ya, contohnya teacher berikan katakanlah diameter bulatan dari 15 hingga 24. Okey, yang ini pula kekerapan ada 2. Kemudian dari 25 hingga 34 katalah ada 4. 35 hingga 44 ada 3. 45 hingga 54 ada 5. 55 hingga 64 ada 4. Okey. Kalau dia minta kita kira julat, apa yang pelajar kena buat ialah pelajar kena kenal pasti titik tengah bagi selang kelas ini. Kenal pasti titik tengahnya. Macam mana kita nak kira titik tengah pelajar? Yang ini had bawah dan ini had atas. So titik tengah tu kita dapat dengan 15 tambah 24 bagi 2. Had atas tambah had bawah bagi 2. So kita dapat 19.5. Dia pattern dia dalam data terkumpul ni, kalau kita dah dapat satu nilai kat bawah ni, kita dah boleh tahu dah ini 29.5, 39.5, 49.5 dengan 59.5. Ya. Okey, so julatnya ialah pelajar ambil titik tengah yang terendah dan ambil titik tengah yang tertinggi. 59.5 tolakkan dengan 19.5. Okey, so pelajar akan dapat berapa tu? Julatnya adalah 40. Boleh ya pelajar? Ini data terkumpul dan ini data tidak terkumpul. Okey. Itu faham ya konsep julat. Ada satu lagi dalam data terkumpul. Ya. Katalah yang julat yang kedua ni kita nak tengok julat antara kuartil. Okey.
So teacher bagi contoh data tidak terkumpul dulu. Katakan teacher ada 13, 19, 17, 49, 41, 35, 22. Tengok ada berapa data. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 data. Perkara pertama yang pelajar kena buat ialah susun semula dari data terendah kepada data tertinggi. So kita susun 13, kemudian 17, 19, 22, 35, 41, 49, 7 data. Okey. Sekarang oleh sebab dia berkenaan julat antara kuartil. Okey, julat antara kuartil adalah kuartil ketiga tolak dengan kuartil pertama. Okey, jadinya pelajar memandangkan dia ada 7 data. So kita bagi kepada 2 bahagian. Kita akan bagi ini 1. 3 data. Kita bagi bahagian yang sama. Jadi 22 ni adalah median. Nilai yang tengah-tengah kan. Jadi antara kumpulan pertama ni antara 13, 17, 19. Maka 17 ini adalah kuartil pertama. Syarat dia kita bagi sama dulu. Lepas tu kita cari nilai tengah. Yang ini 41 ni adalah kuartil ke-3. Jadi julat antara kuartil adalah 41 tolak dengan 17. Kuartil ke-3 tolak dengan kuartil ke-2, pelajar akan dapat 24. Ini bagi data tidak terkumpul. Okey, kita buat lagi contoh yang kedua. Katakan teacher ada 92, 45, 38, 53, 56, 20, 27 dan 61. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 data. Yang pertama susun dulu. 20, 27, 38, 53, 20 dah, 27 dah, 8 dah. Kan dah salah 45 dulu. Lepas tu baru 53, 56, 61 dan 92. So ada 8 data. Kita bahagikan kepada 2 bahagian. 1, 2, 3, 4. Kita ambil kat sini kumpulan pertama. Okey. Dekat sini ada median. Macam mana nak kira median pelajar? Dah belajar kan? 45 tambah 53 bahagi 2. So pelajar akan dapat 49. Ini median. Median ni sebenarnya adalah kuartil kedua. Kuartil kedua. Sekarang pelajar tengok kumpulan pertama ada 4 data. So kita nak kenal pasti kuartil pertama dekat sini. Pelajar tengok kat sini. Nilai sebab bilangan datanya genap. Kalau contoh tadi bilangan datanya ganjil. Ini bilangan data genap. Okey, bila bilangan data genap kita tambahkan dan bahagi 2. So dapat 32.5. Ini kuartil 1. Kuartil 3 sama juga sebab bilangan datanya genap. Kita ambil tengah-tengah ni. 56 tambah 61 kita bahagi 2. So kita dapat 58.5. Ini kuartil 3. Jadi julat antara kuartil ialah 58.5 tolak dengan 32.5. Kan kuartil 3 tolak dengan kuartil 1. So dapat 26. Okey, kita akan sambung untuk julat antara kuartil bagi data terkumpul dalam video seterusnya. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum.